Pohon beringin, dahannya rendah, tempat bermain, akulah anak. Ui. Kau ni bukan terbiat buayan ni bapak buat untuk aku, bukan untuk engkau. Lagi satu, perempuan je main buayan. Lelaki macam kau ni main kat semak sana tu. Oi, bawang merah. Aku pun nak berbuai-buai macam kau juga. Kalau aku main kat semak tu, lepas tu ular patuk aku, macam mana? Bawang merah. Lagipun kita ni kan adik-beradik. Mana ada. Nama mak engkau Lengkuas. Nama mak aku Halia. Sudahlah Mak Pandai. Dahlah penakut, pemalas. Bapak suruh bela ayam, tak nak. Bawang merah. Macam mana aku nak bela ayam? Anak ayam pun bapak tak bagi. Bagilah bawang merah tak pula. boleh lah. Jangan. Bagilah. Eh. Bagi. Kan dah kena. Padan muka. Cakap kat bapak. Ui. Aduh, cakap belah. Jangan tinggal daku. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Kesian betul aku tengok Bawang Pandai tu. Adik-adik nak tahu tak? Bawang Pandai dan Bawang Merah tu merupakan adik-beradik tiri. Tapi adik-adik, walaupun adik-beradik tiri, kita seharusnya saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak? Adik-adik. Hari ini abang akan membincangkan satu topik yang sangat menarik. Iaitu kata sama ejaan tetapi berbeza sebutan. Adik-adik ada dengar tak? Perkataan-perkataan yang sama ejaannya dengan perkataan yang lain tetapi berbeza sebutannya. Yang disebut oleh Bawang Pandai dan Bawang Merah dalam sketsa itu tadi. Apa kata kita lihat semula dan adik-adik dengar elok-elok. Ya? Pohon beringin, dahannya rendah. Lelaki macam kau ni main kat semak sana tu. Bapak suruh bela ayam, tak nak. Ya adik-adik. Kalau kita lihat dengan perkataan yang disebut tadi tu, jika disebut dengan bunyi yang lain akan membawa makna yang lain walaupun ejaannya sama. Contohnya rendang dan rendang, semak dan semak, bela dan bela. Walaupun perkataannya mempunyai ejaan yang sama, tetapi ia akan membawa maksud yang lain jika disebut dengan bunyi yang lain. Kenapa ya adik-adik? Inilah yang hendak kita belajar hari ini adik-adik. Iaitu kata sama ejaan tetapi berbeza sebutannya. Atau boleh dikenali sebagai homograf. Apa itu homograf adik-adik? Homograf ialah kata-kata sama ejaan tetapi sebutannya berbeza. Lazimnya, homograf ini merujuk kepada perkataan yang berbeza maknanya dalam ayat yang dibina. Mesti adik tertanya-tanya, bagaimana perbezaan bunyi ini boleh terjadi? Bunyi berbeza ini terletak pada huruf I. Bagi sebutan ia dipanggil I pepet yang ditanda sebagai I terbalik seperti ini. Manakala bunyi A, ia dipanggil sebagai I taling, ditanda sebagai ini. Contohnya, kita lihat pada perkataan rendang seperti yang disebut oleh Pandai tadi. Pohon beringin, dahannya rendah. Sebutan Pandai itu salah. Yang betulnya ialah pohon beringin dahannya rendang.
Jika disebut rendang, ia bermaksud sifat pokok yang mempunyai banyak daun dan rimbun. Tetapi jika perkataan disebut rendang, ia bermaksud sejenis makanan. Lagi satu, perempuan je main buayan. Lelaki macam kau ni main kat semak sana tu. Yang ini salah. Yang betulnya, engkau pergilah bermain di semak sana tu. Semak bermaksud tumbuhan kecil atau belukar. Tetapi jika disebut semak, bermaksud memeriksa semula. Macam mana aku nak bela ayam? Anak ayam pun bapak tak bagi. Sebutan ini salah. Sepatutnya ayat ini berbunyi begini. Macam mana nak bela ayam? Anak ayam pun bapak tak bagi. Bela bermaksud memelihara, sedangkan bela bermaksud menuntut atau membalas balik. Macam mana? Adik-adik boleh faham tak penggunaan ipepet dan italing? Memang bukan mudah adik-adik. Tapi kalau adik selalu membuat latihan dan meluaskan pembacaan, adik-adik dapat membezakan kedua-duanya dengan mudah. Yang penting cara adik menyebutnya kena betul. Kata orang tua-tua lah adik-adik. Banyak membaca, luas pengetahuan. Betul tak? Macam mana? Senang kan adik-adik? Sekarang ni adik-adik dapat bezakan antara perang dan perang. Semak dan semak. Bela dan bela. Rendang dan rendang. Mulai hari ini adik-adik harus mengenal pasti yang mana perkataannya sama ejaan tetapi sebutannya berbeza. Takut-takut nanti adik-adik. Takut salah sebutan je adik-adik. Nanti makna dia lain. Betul tak? Apa yang Bang Pandai tu buat mari kita lihat. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin tegak berdiri. Kalau rendah menyapu bumi. Hoi, pohon beringin. Mak, kenapa suara aku serak ni? Tegak berdiri. Hush. Kenapa jadi macam ni? Kalau... Bapak tengok ni pandai ni bapak. Bapak marah dia, denda dia bapak. Oh, di sini rupanya kamu buang pandai. Ni, kain pelekat bapak pun kamu pakai. Marah dia bapak, marah lagi. Kalau bapak nak tahu, dia ni kalau ambil barang bapak, dia tak bagi tahu. Oh, ni, buang pandai. Bapak denda kamu tulis ayat saya tidak akan buat lagi sebanyak 100 kali. Kerana ambil kain pelekat bapak tanpa izin. Faham? Sayang bapak. Dan kamu bawang merah. Bapak denda kamu tulis ayat saya sayang abang saya sebanyak 100 kali. Sebagai pengajaran supaya kamu hormat dan sayang pada bawang pandai. Faham? Faham. Macam-macam. Adik-adik. Hubungan adik-beradik ni sangat penting adik-adik. Jangan mencontohi sikap bawang merah itu. Baiklah adik-adik. Sekarang ni abang rasa adik-adik dapat mengenal pasti penggunaan homograf yang salah dalam perbualan di antara bawang pandai, bawang merah dan bapanya. Mari kita lihat semula visual itu. Pohon beringin. Mak, kenapa suara aku serak ni? Ni, kain pelekat bapak pun kamu pakai. Apa?
Apa perkataan itu adik-adik? Apa dia? Betul tu. Bijak adik-adik ni. Adik-adik, kata serak dan pelekat hampir sama bunyinya dengan pelekat dan serak, tetapi berbeza maknanya. Mari kita lihat perbezaan makna itu adik-adik. Pohon beringin. Mak, kenapa suara aku serak ni? Sebutan ini salah. Sebutan yang betul ialah kenapa suara aku serak. Serak bermaksud suara parau atau garau. Manakala serak pula bermaksud bertabur atau tidak tersusun. Ni, kain pelekat bapak pun kamu pakai. Salah sebutan ini. Sepatutnya kain pelekat bapak pun kamu pakai. Pelekat bermaksud gam atau cecair yang boleh melekatkan sesuatu. Manakala pelekat pula ialah sejenis kain. Sudah banyak contoh-contoh kata sama ejaan tetapi berbeza sebutan yang telah abang berikan kepada adik-adik. Abang yakin sekarang adik dapat memahami bagaimana menggunakan perkataan-perkataan yang sama ejaannya tetapi berbeza sebutannya sama ada dalam tulisan maupun perbualan adik-adik. Baiklah, sampai kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Ingat pesan abang adik-adik. Pandai bahasa, bijak berkata. Assalamualaikum. Soalan pengukuhan. Bina sepasang ayat dengan menggunakan setiap patah perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maknanya. A. Sepak, sepak. B. Perang, perang. C. Semak, semak.